Cubaan suara 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jadi ini adalah rakaman kelas yang sepatutnya berlaku pada pagi tadi. Jadi Ustaz nak teruskan lagi perbincangan kita berkenaan dengan perundangan yang berlaku di Makkah. Okey. Jadi kita dah sentuh serba sedikit berkaitan dengan perundangan yang berlaku di Makkah ataupun dakwah yang Nabi SAW laksanakan semasa Nabi berdakwah ataupun berada di bumi Makkah. Baik. Jadi antara poinnya ialah hujah-hujah secara logik digunakan bagi memperkukuhkan akidah dengan mengajak masyarakat untuk memikirkan alam semesta, tadabbur tanda-tanda kekuasaan Allah dan bagaimana ianya berjalan dan berfungsi. Jadi ini kita semua maklum bahawa salah satu daripada perkara yang ditekankan di dalam Al-Quran ialah Allah Subhanahu Wa Taala mengajak manusia untuk memikirkan tentang kewujudan Allah, tentang kekuasaan Allah dengan melihat kepada ciptaan Allah itu sendiri. Sebagaimana yang direkodkan di dalam surah Al-Ghashiyah ayat 17 hingga 21, Allah mengatakan, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakkir innama anta mudzakkir." Mengapa mereka orang kafir masih mengingkari akhirat? Tidakkah mereka memperhatikan bagaimanakah keadaan unta, bagaimanakah ianya diciptakan, dan keadaan langit, bagaimana ia ditinggikan binaannya, dan keadaan gunung ganang, bagaimana ia ditegakkan, dan keadaan bumi, bagaimana ia dihamparkan. Oleh itu berikanlah sahaja peringatan wahai Muhammad kepada umat manusia, dan janganlah berduka cita sekiranya ada yang menolaknya, kerana sesungguhnya engkau hanyalah seorang rasul pemberi ingatan. Jadi daripada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mengajak kita untuk melihat kepada ciptaan-ciptaan tersebut. Antaranya ialah ciptaan unta. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala ambil unta sebagai satu contoh untuk melihat bagaimanakah unta ini Allah ciptakan? Kenapa tak sebut tentang kuda, tak sebut tentang himar, tak sebut tentang binatang-binatang lain? Kerana pertamanya, unta ni adalah binatang yang sangat penting bagi orang Arab. Orang Arab ni macam-macam mana sekalipun mereka akan cuba untuk memiliki seekor unta. Okay? Kerana unta ini selain dia adalah binatang yang apa kita kata berguna dari sudut dagingnya, dia juga adalah binatang yang berguna dari sudut pengangkutan. Okay? Boleh berjalan jauh, boleh pergi dengan mengangkat barangan-barangan yang berat, mengangkat beban yang berat di atas belakangnya. Maka unta ini adalah satu binatang peliharaan yang sangat penting bagi orang Arab. Disebabkan itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyedarkan manusia yang hidup pada zaman tersebut, cuba lihat kepada unta itu, bagaimanakah ia diciptakan. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Bagaimanakah unta itu diciptakan. Okay? Jadi unta ni hebatlah. Bagi orang Arab, unta ni adalah haiwan yang hebat. Kemudian langit. Bagaimanakah langit ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan bagaimanakah keadaan gunung ganang apabila dia ditegakkan. Dan juga keadaan muka bumi, bagaimana dihamparkan.
Jadi itu semua perkara-perkara yang boleh diambil pelajaran, untuk kita mengambil pelajaran daripada ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada ayat ini sahaja kita pun dah boleh melihat bagaimanakah Allah menggunakan uslub, untuk kita berfikir secara logik akal, berfikir secara pemerhatian dengan melihat perkara-perkara ini sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Okey. Baik, kemudian seterusnya, semasa di Makkah juga, Nabi SAW berdakwah dengan cara menghapuskan segala yang diwariskan oleh orang-orang jahiliah yang berupa akidah yang rosak dan tradisi yang batil. Okay, antara akidah yang rosak ialah menyembah berhala. Maka dipecahkan akidah yang rosak ini dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang mengesakan Allah. Dipecahkan akidah-akidah jahiliah, seperti percaya kepada perkara-perkara tahyul, perkara-perkara ramalan, ramalan nasib, maka dipecahkan dengan ayat-ayat yang meminta kita kembali balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sekalian alam, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kalau kita lihat pada hari ini pun, usaha-usaha orang-orang yang ingin mengembalikan kita ini kepada amalan-amalan ini pun ada, kan? Makin rancak pun ada. Okay? Walaupun oleh orang Islam sendiri, mereka tidak tahu bahawa apa yang mereka buat itu sebenarnya mendorong kita untuk mempercayai kepada amalan-amalan jahiliah itu. Contohnya penggunaan bulan kelahiran. Siapa yang lahir bulan Januari contoh, kan, sifat dia macam ni, macam ni, macam ni. Orang yang lahir bulan Februari sifatnya macam ni, macam ni. Di akhirnya semua percaya kepada bulan kelahiran itu merupakan takdir, ataupun sifat kepada diri kita. Sedangkan tidaklah semua orang itu dia boleh berserah diri dengan sifat tersebut, kan? Contoh kita kata ambillah sifat negatif. Takkan kita nak berserah diri sahaja dengan perkara negatif tadi, kan? Jadi sebab itu perkara-perkara yang berbentuk meramal nasib ini, walaupun dengan bulan kelahiran ataupun anak, kan, contohnya anak pertama sikap begini, anak kedua sikapnya begini, tidak boleh dijadikan sebagai satu sandaran, kerana dia boleh menyerupai amalan-amalan pada zaman Arab Jahiliah dulu, yang mana mereka ini percaya kepada tilikan nasib. Okay? Percaya kepada tilikan nasib. Tapi zaman dulu lagi dahsyat lah, kan? Zaman Arab Jahiliah dulu lebih dahsyat. Kemudian memotivasikan untuk berperilaku baik, menyeru kepada penyucian diri dan menjelaskan kepada asas-asas sempurna yang berkaitan dengan halal dan haram dalam bentuk perintah maupun larangan. Jadi semasa di Makkah lagi sudah ada perintah-perintah yang berbentuk halal dan haram, perintah dalam bentuk kewajipan dan juga larangan. Okey, lebih-lebih lagi dalam perkara yang mencegah kemudaratan yang besar dan juga mendorong kita kepada kemaslahatan yang besar. Okey, contohnya kemudaratan yang besar seperti zina. Zina telah diharamkan semasa Nabi berada di Makkah lagi. Okey, di Makkah lagi tidak boleh berzina. Begitu juga minum arak. Minum arak juga larangannya sudah berlaku daripada zaman Nabi berada di Makkah. Kerana ke kesalahan ataupun kesan daripada amalan minum arak ni cukup besar. Kesan dia kepada individu tersebut, kepada umat Islam. Maka sebab itulah diperintahkan kepada umat Islam untuk meninggalkan minum arak ini daripada ketika mereka berada di Makkah lagi. Bukan kata berhijrah ke Madinah baru diharamkan minum arak. Okay. Begitu juga dengan zina. Perzinaan juga diharamkan semasa di Makkah. Orang yang nak masuk Islam, mereka ini perlu meninggalkan perzinaan.
walaupun mungkin bagi mereka perzinaan itu adalah satu perkara yang apa kita kata biasalah bagi masyarakat di sana. Tetapi Nabi SAW bertegas dalam hal ini yang mana tidak dibenarkan perzinaan. Okey. Siapa yang nak masuk Islam, mereka mesti meninggalkan perzinaan. Baik, kemudian seterusnya mengharamkan perbuatan zalim, memakan harta anak yatim, sikap berlebih-lebihan, aniaya, mengurangi timbangan ataupun takaran, berbuat kerosakan di muka bumi dan hal-hal yang seumpama dengan. Jadi, perkara-perkara yang membawa kepada kemudaratan yang besar perlu ditinggalkan dengan segera. Jadi sebab itulah disebut dalam hadis Nabi kata, idza nahaitukum anhu fajtanibuh wa idza amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku larang kamu daripada suatu perkara, maka kamu kena fajtanibuh, kamu kena menghindari. Bukan setakat tinggal, meninggalkan perbuatan tersebut, bahkan perlu dihindari perbuatan tersebut. Kemudian dalam bab perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi kata fa'tu minhu mastata'tum. Maka kamu datangilah dia dengan sekadar yang kemampuan kamu lah, kan. Jadi maksudnya dalam bab amal ibadah, dalam bab ketaatan, setakat mana yang kita mampu. Tetapi dalam bab kejahatan, dalam bab maksiat, kita kena tinggal serta-merta. Okey, baik. Memerintahkan segala macam perilaku baik seperti berderma, menepati janji, memaafkan kesalahan orang lain dan sebagainya, yang mana ianya juga disyariatkan semasa Nabi berada di Makkah. Sebab itu disebut dalam hadis Nabi kata apa tu, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi maksudnya semasa Nabi berada di Makkah, Nabi telah diutuskan untuk menyebarkan tentang akhlak. Kerana akhlak ini adalah asas kepada tertariknya masyarakat Arab Jahiliyah ini untuk bersama-sama dengan Nabi SAW di dalam agama Islam. Okay? Kita nak tarik orang Islam, orang bukan Islam ini untuk masuk Islam bukan dengan cara kita berceramah, bukan dengan cara kita apa kita kata buat program-program agama. Sebaliknya, kita nak tarik mereka ini masuk Islam mesti dengan cara kita menyebarkan keindahan Islam melalui akhlak-akhlak yang baik tadi. Okey? Baik. Kemudian seterusnya, kita pergi kepada slide yang seterusnya, iaitu tentangan daripada orang kafir Quraisy. Okey? Ini adalah poin yang penting juga dalam kita melihat dakwah Nabi SAW di Makkah. Nabi menerima tentangan yang cukup hebat daripada orang kafir Quraisy semasa baginda berada di Makkah. Kenapa? Kerana kita tahu bahawa orang kafir Quraisy ini mereka sangat memusuhi Nabi. Okey? Mereka sangat memusuhi Nabi kerana Nabi datang dan cuba untuk memusnahkan satu status quo, satu status yang ada pada ketua-ketua kabilah. Kita tahu bahawa ketika zaman Arab Quraisy ini, ketua-ketua kabilah ini mempunyai kuasa. Kuasanya apa? Kuasanya ialah mereka boleh menentukan apakah kepercayaan kabilah mereka. Contohnya katalah kita kata kabilah A. Kabilah A ni dia boleh tentukan apa kepercayaan bagi kabilah dia. Siapa yang nak beriman kepada apa, kepada nak menyembah apa, nak sembahyang macam mana, ditentukan oleh ketua kabilah mereka. Jadi agama kabilah ni adalah agama ketua kabilah. Kalau dia kata okey kamu pergi sembah berhala ni, semua ahli kabilah dia akan ikut serta. Okey. Jadi bila mana datangnya Nabi SAW, Nabi cuba untuk menghapuskan perkara ini. Nabi mendatangkan satu lagi, bukan setakat cuba untuk menghapuskan perkara ini, bahkan Nabi datang membawa agama baru. Agama yang tidak dilakukan, tidak dianuti oleh agama-agama lain ataupun kepercayaan-kepercayaan lain. Menyebabkan tentangan itu lebih berganda-ganda lah. Kalau sebelum ni,
mereka menentang pun disebabkan kerana perbezaan kabilah. Tapi sekarang ni Nabi membawa satu agama yang baru yang tidak pernah didengar oleh orang Arab Quraisy. Okey. Jadi bila Nabi berada di Makkah tadi, Nabi menghadapi pelbagai tentangan daripada orang-orang kafir Quraisy yang mana mereka ini tidak mahu berpindah daripada agama nenek moyang mereka ini kepada agama baru. Okay. Maka apa yang mereka buat? Mereka seksa Nabi. Mereka seksa sahabat. Mereka ubut sahabat dan mereka melakukan juga sekatan ekonomi. Okay. Mereka melakukan sekatan ekonomi. Lalu menyebabkan tekanan ini membawa kepada hijrah para sahabat Nabi SAW ke bumi Habsyah. Tapi Nabi tak ikut bersamalah. Hanya beberapa orang sahaja yang bersama-sama melakukan hijrah ke Habsyah. Okay. Salah seorang daripada yang pergi ke Habsyah ni ialah sepupu Nabi. Okay. Salah seorang daripada yang pergi ke Habsyah ini juga adalah seorang sepupu Nabi, iaitu Ja'far. Ja'far bin Abi Talib. Dia juga berhijrah bersama-sama dengan sahabat ke Habsyah. Nabi SAW juga terpaksa bila mana menghadapi tentangan demi tentangan ini, Nabi juga terpaksa pergi berhijrah ke Taif untuk mencari peluang-peluang baru. Namun Nabi juga dihalau dan dibaling dengan batu oleh pemuda-pemuda di sana. Okey. Walaupun Nabi datang dengan niat yang baik, tapi Nabi telah dihalau dan dibaling dengan batu di atas arahan-arahan daripada ketua-ketua yang berada di Taif. Okey. Sebab apa? Sebab satu lagi perkara yang perlu diketahui, Taif ni dia bukan sebahagian daripada Mekah dan Madinah. Itu satu lagi perkara yang perlu difahami lah. Kalau kita sebut Taif, kalau sekarang ni kita kata dia negara lain lah. Macam kita Malaysia dengan Singapura. Jadi Taif tu seperti Singapura lah. Okay? Dia di luar daripada negara ataupun bandar Makkah. Jadi bila mana Nabi SAW datang ke Taif, maksudnya Nabi ni orang asing. Bukan kata Nabi ni orang tempatan, Nabi adalah orang asing. Datang ke Taif. Taif ni adalah tempat yang maju. Untuk Taif ni, dia lebih maju, lebih apa kita kata, lebih dari sudut penempatan lah, maksudnya lebih ramai penduduknya, lebih harmoni, lebih kita kata membangun daripada bandar Makkah dan juga Madinah. Okey, menyebabkan Taif ini juga menjadi rebutan kepada pemerintah di Makkah ataupun di Madinah. Sebab dia duduk tengah-tengah. Okey, jadi bandar Taif ini menjadi rebutan. Menjadi rebutan kepada penguasa-penguasa di sekitarnya. Jadi sebab itu bila mana Nabi SAW masuk ke Taif, Nabi adalah orang asing. Jadi tak peliklah kalau mereka menghalau Nabi. Okay? Dan kita baca dalam sejarah pun tidak ada sesiapa pun yang menerima dakwah Nabi SAW kecuali hanya seorang sahaja. Dan orang tersebut juga adalah hamba. Kan? Hamba yang bekerja di sebuah kebun kurma dan sebuah kebun dan dia disebut sebagai Addas. Nama dia adalah Addas. Jadi dia seorang sahaja yang beriman kepada Nabi SAW dalam hijrah tersebut. Baik, seterusnya kita pergi kepada peringkat dakwah Nabi di Makkah. Dakwah Nabi di Makkah ni ada dua peringkat lah. Dakwah secara sulit dan dakwah secara terang-terangan. Okay, dakwah secara sulit ni mengambil masa lebih kurang 3 tahun. Manakala dakwah secara terang-terangan adalah bakinya lah. Okay, sebab kita tahu bahawa Nabi dakwah di Makkah ini lebih kurang 13 tahun. Jadi 3 tahun tu Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Okay. Jadi pusat dakwah Nabi itu berlaku di Al-Arqam Ibnu Abu Al-Arqam. Okay. Dan siapakah sasaran dakwah Nabi pada ketika itu? Hanyalah kaum kerabat baginda. Nabi tidak apa kita kata buka lah dakwah tersebut.
Sebagaimana yang disebut dalam Quran, Nabi kata Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Nabi, memberikan perintah kepada Nabi, dan berilah peringatan serta amaran kepada kaum kerabatmu yang dekat. Okey. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Disebut dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214. Okey. Jadi berdasarkan kepada perintah itu, jelaslah bahawa sebenarnya peringkat yang pertama ini disampaikan dakwah itu kepada kaum kerabat yang terdekat. Baik. Peringkat yang kedua ialah dakwah secara terang-terangan. Yang ini dia berlaku selepas daripada 3 tahun yang pertama. Yang mana Nabi SAW perlu menyampaikan dakwah tersebut kepada semua orang. Disampaikan dakwah itu kepada semua orang. Okey, baik. Dia punya apa? Nota tu. Ya. Jadi perlu disampaikan dakwah itu kepada semua orang lah. Tidak hanya kepada kaum keluarga Nabi sahaja. Okey. Baik. Jadi apakah ciri-ciri perundangan di Makkah ini? Pertama, Nabi membersihkan akidah dengan cara Nabi menyeru mereka untuk mentauhidkan Allah, beriman kepada hari kebangkitan, syurga dan neraka. Dan juga diarahkan supaya meneliti kejadian bintang, langit, bumi dan sebagainya. Okay? Itu cara yang pertama sebagaimana yang kita sebut tadi lah. Cara yang kedua ialah pendekatan dakwah secara berlemah lembut. Kerana apa? Kerana dakwah ini kalau sekiranya dilakukan secara keras, maka orang akan lari. Orang akan lari daripada Nabi SAW. Maka disebabkan itulah Nabi menggunakan cara yang lemah lembut. Kerana kaedah lemah lembut ini dia akan menarik orang. Contoh kita lah hari ini kan. Lecturer mana yang kita kata mendapat tempat di hati para pelajar. Biasanya lecturer yang lemah lembut lah. Kalau yang jenis garang sikit tu, pelajar mungkin tak berapa nak dapat. Okey? Jadi begitulah pendekatan yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Dia menggunakan pendekatan lemah lembut yang mana menyebabkan sesiapa sahaja akan tertarik kepada Nabi SAW. Hatta mereka itu datang daripada golongan kanak-kanak sekalipun. Kanak-kanak pun suka dengan Nabi. Sahabat-sahabat yang kecil pun suka kepada Nabi. Disebabkan kerana cara dakwah Nabi ini bersesuaian dengan fitrah kanak-kanak itu, iaitu yang suka bermain, suka dengan cara lemah lembut dan sebagainya. Okey. Kemudian antara ciri perundangan ataupun ciri dakwah Nabi SAW di Makkah ialah menyeru kepada akhlak terpuji dan meninggalkan segala adat-adat yang bertentangan dengan dasar dan syariat Islam. Okey. Kemudian seterusnya mengajak supaya menggunakan akal yang waras dan meninggalkan taklid agama dan adat nenek moyang mereka yang tidak berasas. Kerana apa? Kerana apa yang menyebabkan mereka ini terhalang daripada mengikuti ajaran baginda Nabi SAW ialah kerana mereka ada taklid buta. Okey, istilah dia ialah taklid buta. Ikut secara buta, secara tidak berfikirlah. Okey, menyebabkan mereka rasa berat hatilah untuk keluar daripada agama nenek moyang mereka. Dan inilah jawapan yang keluar daripada siapa? Antaranya Abu Talib. Kan? Abu Talib, kenapa dia tidak mahu meninggalkan agama nenek moyang mereka? Kerana dia tak mahu dikatakan sebagai orang yang apa kita kata berpaling daripada adat ataupun nenek moyang mereka. Okey, dan kita tahu bahawa Abu Talib ini adalah orang yang penting dalam masyarakat Arab Quraisy. Jadi orang penting ni biasanya dia akan jadi rujukan, dia akan jadi idola kepada masyarakat. Jadi kalau dia sendiri pun dah lari daripada norma-norma kebiasaan masyarakat, maka siapa lagi yang nak ikut agama nenek moyang mereka? Jadi sebab itu antara sebab kenapa
Abu Talib ini tidak mahu menerima dakwah Nabi SAW, walaupun dia mempertahankan Nabi, tetapi atas dasar kerana dia tidak mahu dikatakan orang yang meninggalkan agama nenek moyang mereka. Okey? Kerana dia pemimpin ataupun dia orang penting lah dalam masyarakat. Kemudian menjelaskan berkaitan dengan akidah, akhlak dan mengarahkan supaya mengambil pelajaran daripada kisah-kisah dan juga sejarah umat terdahulu. Jadi dalam Al-Quran juga dinyatakan tentang sejarah umat-umat terdahulu. Antaranya kisah Ashabul Kahfi yang tidak berlaku pada zaman Nabi tapi berlaku pada zaman sebelumnya. Nabi-Nabi terdahulu, contohnya kisah Nabi Musa banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam pun juga banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Kenapa perkara itu dijelaskan? Kerana supaya kita mengambil pelajaran. Bukan sekadar baca, tapi kita ambil pelajaran. Kemudian menjelaskan prinsip umum yang menjuruskan kepada menjaga kemaslahatan, membendung kemudaratan, serta menyuruh melakukan kebajikan. Okey. Jadi dijelaskan secara umum di dalam dakwah Nabi SAW di Makkah supaya kita jaga kemaslahatan, bendung kemudaratan dan juga melakukan kebajikan. Maksudnya prinsip umum itu sudah ada. Cuma tak dijelaskan hukum syarak secara khusus. Kenapa? Kerana belum lagi terbinanya daulah. Tidak ada lagi sebuah kerajaan. Tidak ada lagi sebuah kekuatan untuk kita kata enforcement lah, untuk menguatkuasakan sesuatu undang-undang itu tadi. Jadi menyebabkan Nabi hanya menyebut secara umum sahaja ataupun atas dasar nasihat sahaja. Okey? Baik. Kemudian seterusnya kita pergi kepada ciri-ciri ayat Makkiyah. Okay, bila kita sebut tentang perundangan di Makkah, maka sudah tentu kita tidak boleh lari daripada ciri-ciri ayat Makkiyah ataupun ayat yang diturunkan di Makkah. Pertama, ayat yang diturunkan di Makkah ni ayatnya sifatnya pendek dan ringkas. Okey, contohnya surah-surah yang pendek lah. Seperti surah Al-Ikhlas, surah An-Nas, kan? Surah-surah ini adalah surah yang diturunkan di Makkah. Surah Al-Alaq, surah yang pertama kan, pun pendek. Juzuk yang 30 tu, itu adalah surah-surah pendek yang diturunkan di Makkah. Okey. Kemudian penggunaan perkataan yang keras sehingga mampu memekakkan telinga, memukul pendengaran dan menggoncang hati. Ini perkara yang hebatnya bahasa yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semasa berada di Makkah. Kalau kita baca ayat-ayat contohnya macam surah An-Nas, surah Al-Ikhlas, surah Al-Kafirun dan sebagainya lah. Surah-surah yang pendek tadi. Kalau kita baca, perkataannya sangat keras. Sehingga memekakkan telinga, memukul pendengaran dan menggoncang hati. Orang yang baca tu, kalau dia tak faham lagi, dia tak sedar lagi, tak tahulah. Maksudnya dalam arti kata lain, ayatnya tu memang deep lah, kan, mendalam. Contohnya bila kita baca surah An-Nas, kan, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Semua berakhir dengan sin, kan? Kan? Jadi menunjukkan bahawa ayat itu sangat cantik. Dan ayat itulah yang disebut dalam Quran. Yang mana Nabi kata kalau siapa yang boleh datangkan satu surah, datangkan satu surah yang sama sebagaimana surah Al-Quran tadi, yang diakui bahasa dan sebagainya, boleh menandingi isi kandungan Quran, maka hebatlah dia. Kan? Tapi nak katanya satu surah pun tak mampu. Surah yang pendek pun mereka tak mampu. Okay? Baik. Kemudian selain daripada itu juga, surah yang bermula dengan wahai sekalian manusia, wahai anak Adam. Ya ayyuhan nas, ya bani Adam. Okey. Bila ada ayat-ayat seperti itu, maka dia adalah ciri-ciri surah Makkiyah. Kerana surah Makkiyah ini dia merujuk kepada seluruh manusia.
dia diseru kepada seluruh manusia. Wahai sekalian manusia, wahai anak Adam. Itu merujuk kepada ciri-ciri surah Makkiyah. Okay. Berbeza dengan Madaniyah ataupun surah yang diturunkan di Madinah, dia ada ya ayyuhalladzina amanu. Bila ada perkataan ya ayyuhalladzina amanu, maka ayat itu diturunkan di Madinah. Kemudian surah yang terdapat ayat sajdah. Okey. Surah yang terdapat ayat sajdah, yang mana ayat sajdah ni dalam Quran ada 16 tempat. Okey, ada 16 tempat. Jadi kalau ayat sajdah ni biasanya kita kena sujud, inilah sujud tilawah lah. Bila kita baca ayat tersebut, kita kena sujud tilawah. Jadi jumpa sahaja ayat sajdah, kita kena sujud tilawah. Hukumnya sunat. Okey. Surah yang terdapat kisah Nabi Adam dan Iblis, kecuali surah Al-Baqarah. Jadi mana-mana surah yang ada kisah tentang Nabi Adam dengan Iblis, kecuali surah Al-Baqarah, maka surah tersebut termasuk daripada surah Makkiyah. Okay? Surah Al-Baqarah tidaklah, itu adalah surah Madaniyah. Okay? Kemudian selain daripada itu juga surah yang terdapat lafaz kalla. Kalla, ada ayat kalla kan. Maka dia adalah surah Makkiyah. Okay? Dan disebutkan bahawa perkataan kalla ni dinyatakan di dalam Al-Quran sebanyak 33 kali. Okay? 33 kali dalam 15 surah. Contohnya kalla bal tuhibbunal ajilah dalam surah Al-Qiyamah. Okay? Jadi perkataan kalla itu merujuk bahawa ayat itu diturunkan di Makkah. Okay? Kemudian surah yang diturunkan dengan huruf yang singkat. Contohnya Alif Lam Ra kan. Tapi kalau Alif Lam Mim, itu surah Al-Baqarah, dia diturunkan di Madinah. Okey. Ataupun surah Ali Imran diturunkan di Madinah. Tapi selain daripada itu, maka dia adalah surah Makkiyah. Okey. Baik. Jadi kesimpulannya, surah Makkiyah adalah surah yang pendek dan ringkas. Yang senang kita nak kita kata nak cepat habis lah. Kalau nak hafal tu cepat habis kan. Okey, baik. Jadi itu adalah perbincangannya berkaitan dengan perundangan yang berlaku di Makkah. Okey. So kita tengok kepada perundangan yang berlaku di Madinah pula. Perundangan di Madinah merupakan tahap yang kedua yang bermula pada tahun 1 Hijrah dan berakhir setelah kewafatan baginda pada tahun ke-10 Hijrah. Yang mana tempohnya secara tepat ialah 9 tahun, 9 bulan, 9 hari. Okay, itulah tempoh Nabi SAW menyampaikan dakwah di Madinah. 9 tahun, 9 bulan, 9 hari. Baik. Bagaimanakah keadaan masyarakat di Madinah? Okay. Semasa Nabi keluar daripada Mekah, Nabi menuju ke Madinah. Pada ketika itu, ada 3 golongan yang sedang menunggu Nabi. Okay. Ada 3 golongan yang sedang menunggu Nabi. Pertama, golongan Aus dan Khazraj ataupun yang disebut sebagai golongan Ansar. Yang kedua ialah golongan Yahudi, yang mana mereka ini memang kita kata menunggu-nunggulah di manakah Nabi, sebab mereka ni orang Yahudi ni adalah orang yang paling tahu tentang Nabi. Okey, kita kena tahu bahawa orang Yahudi ni sebenarnya mereka sudah tahu tentang keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang ketiga yang ada di Madinah yang sedang menunggu Nabi ialah golongan Nasrani, orang Kristian. Okay, jadi ada 3 golongan. Golongan Ansar, Yahudi dan Nasrani. Kemudian dalam golongan Muhajirin dan Ansar tadi, dalam golongan Ansar tadi ada satu lagi golongan. Walaupun mereka ni sudah masuk Islam, tapi mereka ini adalah golongan munafik. Jadi kesimpulannya ada 4 lah. Okay, ada yang Ansar, yang benar-benar Ansar. Okay, yang kedua Yahudi, Nasrani. Kemudian dalam golongan Ansar tadi ada golongan munafik. Baik. Kemudian daripada golongan
Ansar itu mereka dipersaudarakan dengan golongan Muhajirin. Okey, Ansar mereka berbaik-baik dengan golongan Muhajirin. Jadi setiap daripada golongan Ansar ini mereka kena ambil seorang golongan Muhajirin duduk di rumah mereka. Sebab kita tahu bahawa golongan Muhajirin ini mereka datang sebatang kara. Mereka datang dalam keadaan tidak ada sebarang harta. Okay? Harta mereka telah ditinggalkan di Makkah. Mereka tidak ada apa-apa. Jadi mereka datang ke Madinah dalam keadaan sebatang kara. Maka mereka terpaksa menumpang di rumah-rumah golongan Ansar. Okay? Jadi mereka pun duduklah di rumah golongan Ansar tadi. Jadi diberikan sedikit ruang untuk mereka tinggal di sana. Begitu juga dengan Nabi SAW. Nabi juga menumpang jugalah kan, untuk peringkat awal tu Nabi menumpang. Kemudian selepas itu Nabi telah membina Masjid Nabawi itu. Di situ terletaknya rumah-rumah Nabi SAW bersama dengan isteri-isterinya. Okay, kemudian baginda juga bertindak membentuk negara Islam Madinah. Ini keadaan masyarakat semasa Nabi berada di Madinah, iaitu Nabi mengusahakan supaya berlakunya satu kerajaan yang baru, iaitu kerajaan Madinah, kerajaan Islam Madinah. Kemudian seruan dakwah secara berhikmah. Okay. Ini adalah metod lah yang berlaku pada ketika itu, di mana Nabi SAW selain daripada lemah lembut, Nabi juga menggunakan kaedah yang berhikmah. Kerana perkara ini selaras dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl ayat 125, yang mana diperintahkan kepada Nabi SAW dan juga kepada ulama-ulama pendakwah-pendakwah di seluruh dunia. Mereka ini perlu menyampaikan seruan dakwah itu secara berhikmah. Disebut dalam surah An-Nahl, serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka yang engkau serukan itu dengan cara yang lebih baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Maka ini adalah metod dakwah yang kita semua maklumlah. Okey, yang mana setiap pendakwah perlu menggunakan kaedah tersebut. Okey, penetapan hukum di Madinah mengarah pada pembentukan masyarakat dan menetapkan aturan-aturan dalam hal kemasyarakatan. Okey, so maksudnya di Madinah ni sudah ada satu masyarakat. Masyarakat apa? Masyarakat Islam lah. Okey, masyarakat yang bukan Islam tu, yang itu kemudian. Yang pentingnya Nabi mula membentuk sebuah masyarakat, iaitu masyarakat Islam. Okey, sebab ketika mana Nabi sampai sahaja ke Madinah, Nabi pada ketika itu sudah diangkat sebagai pemimpin. Okey. Jadi bila mana Nabi diangkat sebagai pemimpin, sudah tentu Nabi perlu menyediakan satu garis panduan kepada masyarakat di Madinah apa yang perlu mereka buat sebagai sebuah masyarakat. Lalu Nabi mempersaudarakan antara golongan Muhajirin dan Ansar. Itu asas kepada pembentukan masyarakat umat Islam di Madinah. Kemudian Nabi jadikan hubungan akidah itu sebagai asas persaudaraan. Okay. Sesiapa sahaja yang datang ke Madinah, asalkan mereka ni Islam, maka mereka ini bersaudara. Okay. Jadi kita bersaudara ni atas dasar akidah. Bukan atas dasar kerana kita ni Melayu sama Melayu, ataupun yang diorang ni Arab dengan Arab. Tidak. Tetapi atas dasar akidah. Jadi tak kira lah yang datang ke Madinah itu mereka ini Yahudi ke, mereka ini golongan Nasrani ke, ataupun golongan-golongan lain, tetapi asalkan mereka masuk Islam, maka mereka menjadi saudara kepada golongan Muhajirin dan Ansar. Okay. Kemudian dalam dakwah Nabi SAW di Madinah juga telah dibahaskan hukum muamalah yang berbentuk jual beli, riba dan hutang. Kalau di Mekah tidak dijelaskan tentang hukum-hukum tersebut, tetapi di Madinah dijelaskan.
Selain daripada itu juga dibahaskan tentang rumah tangga, peperangan dan juga jenayah. Jadi kita tahu bahawa peperangan berlaku di Madinah, tidak berlaku di Makkah. Okay. Selain daripada itu juga Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan tentang sikap orang munafik dan orang Yahudi. Dan kita perlu berwaspadalah dengan sikap tersebut. Kerana kita tahu bahawa orang Yahudi dan orang munafik ini, mereka ini sangat berbahaya kepada Islam. Okey? Kerana mereka ini akan mencari ruang-ruang untuk meruntuhkan kerajaan Islam itu sendiri. Maka sebab itulah pada ketika itu perlu diambil perhatian. Okay? Kemudian di Madinah juga diperintahkan berjihad serta perkara yang berkaitan dengan jihad, iaitu ghanimah, perjanjian dan juga tawanan. Jadi kita nampaklah di Madinah tu banyak perkara-perkara yang berkait dengan jihad, berkait dengan ghanimah, berkait dengan perjanjian telah dilakukan semasa Nabi berada di Madinah. Okey. Kemudian fasa di Madinah merupakan pelengkap kepada kehidupan bersyariat bagi seorang Muslim, khususnya yang berkaitan dengan politik dan masyarakat. Okay. Selain daripada ibadah, yang menjadi pelengkap kepada kehidupan Muslim ialah politik dan masyarakat. Okey, baik. Okey. Kita pergi kepada kaedah penurunan wahyu di Madinah. Okay. Wahyu diturunkan secara beransur-ansur berdasarkan keperluan umat Islam dan masyarakat waktu itu. Sama sahaja dengan Mekah. Mekah pun sama juga berlaku penurunan wahyu secara beransur-ansur. Tidak diterangkan Al-Quran itu secara sekaligus, tetapi secara beransur-ansur. Berdasarkan keperluan umat Islam dan juga persoalan. Persoalan daripada masyarakat. Bila ada pertanyaan, maka adalah ayat Quran yang turun yang menjelaskan perkara tersebut. Okey. Baik, kemudian selain daripada itu juga, ayat-ayat Al-Quran ini juga datang apabila adanya persoalan. Sebab itu kalau kita baca ayat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan wa yas'alunaka 'anil mahid, contoh. Okey. Dan apabila ditanya kepada engkau tentang al-mahid, wanita yang datang haid, apa jawapannya? Okey. Wa yas'alunaka 'anil anfal, dan pelbagai lagi lah. Okay. Jadi bila datang sahaja persoalan, maka adalah jawapan. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, dan apabila ditanya kepada kamu tentang khamar dan juga judi, kan, arak dan judi. Kemudian datanglah jawapan. Allah kata kul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Okey. Pada keduanya ada dosa besar dan ada pula beberapa manfaat bagi manusia. Jadi ayat tersebut adalah ayat yang menunjukkan bahawa jawapan kepada persoalan daripada Arab Quraisy ataupun masyarakat pada ketika itu. Okey. Okey, baik. Apakah ciri-ciri ayat Madaniyah? Ciri-ciri ayat Madaniyah, ayatnya panjang. Okey. Tadi kita kata ayat Makkiyah pendek. Jadi ayat Madaniyah panjang. Syarat dengan hukum syar'i serta penjelasan mengenai maksud dan tujuan syariat. Okey. Jadi ayat Madaniyah dia lebih membahaskan kepada hukum-hukum syar'i dan juga tujuan syariat secara umum. Berbeza dengan Makkiyah yang mana ayatnya pendek, yang mana hanya menceritakan tentang bagaimana unta dijadikan, langit itu ditinggikan, bumi itu dihamparkan dan sebagainya. Okey. Kemudian ayat di Madaniyah juga memberi keizinan berperang. Di Makkah tidak, kerana di Makkah memang Nabi berada dalam keadaan ditentang lah, ataupun dicabar, diugut dan sebagainya. Kemudian ayat Madaniyah adanya perbincangan dengan ahli kitab. Di Makkah tidak. Okey, di Madinah ya ada perbincangan dengan ahli kitab. Okay.
Dan juga ayat di Madaniyah menggunakan perkataan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kecuali apa yang dinyatakan dalam surah Al-Hajj. Okey, yang ada dalam surah Al-Hajj itu adalah ayat Makkiyah. Baik, jadi kita berhenti setakat itu dulu perbincangan kita berkenaan dengan perundangan yang berlaku di Makkah dan Madinah. Itu sahaja, terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.